Baiklah, selamat pagi, selamat tengah hari, salam sejahtera dan cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan sentiasa menjaga keselamatan dan kesihatan diri masing-masing. Okay? Supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, selamat, bukan kita sahaja, termasuklah ahli keluarga dan semua orang-orang lain lah yang berada di sekitar kita. Dan sentiasa berada di rumah. Okay, elakkan untuk keluar, pergi ke mana-mana lah, membeli barang ke, biarkan orang yang lebih dewasa untuk berbuat demikian. Okay, hari ini kita akan teruskan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu akan kongsikan dahulu paparan cikgu pada hari ini. Cikgu akan kongsikan terus daripada buku teks digital. Okay, jadi kamu boleh lihat dalam buku teks yang kamu ada. Dan okay, kita hari ini kita akan lihat 8.0 ini adalah di bawah bidang pendidikan kesihatan. 8.0 keselamatan. Okay, keselamatan. Okay, apa yang dimaksudkan dengan keselamatan ni? Okay, keselamatan ini melibatkan apa? Keselamatan kita secara fizikal ke, secara mental ke, ya, secara jeris, apa, jasmani, emosi, rohani, apa lagi, intelek, sosial. Okay, kita lihat satu persatu. Kita lihat dulu standard pembelajaran dia. Mengetahui maksud membuli, dibuli dan gangsterisme. Kita tengok dulu standard pembelajaran pun kita dah tahu. Kita tengok yang pertama sekali ni, dekat sebelah ni, yang purple ni, yang ungu ni. Okay, yang ni ada warna merah ni. Yang pertama ada 4. Yang pertama ni, mengetahui maksud membuli, dibuli, gangsterisme. Apakah maksud perkara-perkara ini, benda-benda ini, perbuatan-perbuatan ini? Adakah perbuatan-perbuatan ini membawa kepada kebaikan, memberi manfaat, faedah kepada kita? Okay, apakah yang akan, apa impak yang dibagi kepada kita? Apa yang dia akan tinggalkan kesan yang baik ke atau yang buruk ke kepada kita? Terlihat nanti. Yang kedua, memahami faktor-faktor penyebab, ya, penyebab perbuatan membuli, dibuli dan gangsterisme. Apa faktor-faktor penyebab? Kenapa benda ini boleh berlaku? Kenapa benda ini boleh terjadi? Maksud dia, apakah punca terjadinya? Apakah punca berlakunya? Adakah mereka suka-suka saja? Sebab nak merasai perkara itu, ataupun hanya kerana untuk tunjukkan yang mereka tu kuat. Contohnya lah kan, ataupun mereka hanya nak show off sahaja, nak menayang-nayang sahaja, tapi sebenarnya mereka ada masalah. Kita tak tahu. Okay, cikgu pun tak tahu. Jadi mungkin kamu yang pernah terlibat dengan buli ataupun dibuli, ataupun kamu yang membuli itu, kamu tahu apa sebab kamu memulakan perbuatan-perbuatan ini. Apakah sebab, kerana apakah kamu boleh ditimpa perkara-perkara ini, masalah-masalah ini. Okay, yang ketiga, mengaplikasikan kemahiran berkata tidak dan mengelak diri daripada membuli, dibuli dan gangsterisme. Okay, mengaplikasikan kemahiran berkata tidak. Maksudnya bagaimana kamu sebagai seorang pelajar, kamu sebagai seorang orang awam untuk berkata tidak. Kita ni mudah nak kata ya, walaupun kawan-kawan kita sendiri meminta bantuan kah, ataupun mereka nak memberikan kita hutang kah, ataupun mereka nak berhutang dengan kita kah, tapi oleh kerana kita ada satu sifat empati, kita ada satu sifat itu. Jadi cuba untuk sesekali ataupun untuk satu-satu ketika itu berkata tidak. Tidak salah untuk berkata tidak, kerana dengan kita berkata tidak itu, kita sudah mengelakkan diri kita daripada satu masalah. Mungkin satu masalah, tapi kalau itu adalah perkara-perkara yang bagus, perkara-perkara yang baik, tidak menjadi masalah. Okay, tidak menjadi masalah, itu tidak akan mengganggu pun. Okay, tengok yang last sekali, terakhir, menilai kesan membuli dan dibuli terhadap diri dan keluarga.
menilai kesan membuli. Kesannya ini sudah semestinya kesan yang tidak baik, kesan yang negatif, kesan yang buruk, memberi impak. Dekat mana kesan-kesan ini dia akan mengganggu fizikal, mental, emosi kita. Okay? Tidak pernah ada lagi yang membuli ini dia dapat kesan yang positif. Maksudnya sekurang-kurangnya 10%, 20% memang akan meninggalkan kesan yang tidak baik, yang negatif di dalam diri yang dibuli. Ini yang menyebabkan inilah antara sebab-sebab kenapa generasi-generasi kita ini mereka kurang keyakinan. Mereka tak yakin untuk berhadapan dengan orang. Untuk mungkin berbuat sesuatu secara umum. Sebab mereka ada satu trauma ni, traumatic. And this problem, masalah ini menghantui mereka. Kadang-kadang mereka rasa, okeylah, tak apalah. Dan mereka takut untuk berkarya. Sebab ialah mereka takut. Seterusnya, perbuatan membuli, dibuli dan gangsterisme. Kita tengok konsep dekat bawah tu, perbuatan membuli, dibuli dan gangsterisme merupakan salah satu perbuatan yang harus kita elakkan. Bukan harus dielakkan, yang memang wajib kita elakkan. Perlu, kena, hendaklah dielakkan. Perbuatan ini memberi implikasi yang sangat besar terhadap emosi murid dan keselamatan di sekolah. Oleh itu, murid perlu pandai menjaga keselamatan diri dan berkemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian untuk menghindari perbuatan ini. Dekat sini konsep dekat bawah ni. Psikososial. Bagaimana kita nak mengawal psikososial kita di sekeliling kita, hubungan kita dengan orang-orang lain, itu adalah kepentingan yang harus kita ni jaga dan kita perlu tahu bagaimana untuk mengawal benda-benda ini. Kita tengok dekat sebelah, muka surat sebelah 174. Dekat situ kita tengok disediakan satu petikan dan petikan ini dia dah ubah sesuai lah. Petikan ini adalah petikan yang diambil dari satu pakajan maklumat, maksudnya mungkin dari satu majalah ataupun dari satu buku yang terdapat di Perpustakaan Negara Malaysia. Dan yang ini adalah di bawah tajuk Buli dalam kalangan murid sekolah. Buli dalam kalangan murid sekolah. Tengok yang pertama dekat atas tu, buli di sekolah, baca petikan di bawah dan bincangkan. Cuba bacakan untuk kamu tengok juga sama-sama dan kita selusurikan. Petikan ni, ayat ni satu persatu. Keseronokan seorang murid perempuan tingkatan 1 terpilih memasuki sebuah sekolah berasrama penuh di Machang tidak lama. Apabila dia menjadi mangsa buli murid senior, kejadian yang menimpa murid itu berlaku semasa program suai kenal di sekolah tersebut, menyebabkan remaja berkenaan trauma dan enggan ke sekolah. Mangsa juga kini sakit leher, bengkak di dahi, lebam di beberapa bahagian badan serta sakit tekak sehingga terpaksa mendapatkan rawatan di hospital. Doktor yang merawat mangsa buli ini menyatakan bahawa mangsa terpaksa dipakaikan penyokong leher untuk mengekalkan kecederaan yang dialaminya itu bertambah serius. Mangsa berkata dia dan rakannya dipaksa oleh 4 murid senior yang tidak terlibat dalam program suai kenal. Mereka meminta mangsa dan rakan-rakannya berlari dalam keadaan mata mereka tertutup dengan tudung. Dia yang ketakutan mengikuti arahan itu dan berlari, menyebabkan dia terlanggar sebatang tiang besi sehingga cedera di mukanya. 4 murid senior itu tiba-tiba datang memegang tangan dan menyuruh saya berlari dengan keadaan membongkok dan mata tertutup. Semasa berlari, saya terhantuk pada sebatang tiang dan terjatuh. Ketika itu, saya mula terasa sakit kepala dan pening. Katanya ketika ditemui selepas menerima rawatan itu di hospital, seorang murid senior perempuan yang ditugaskan menjaga mereka kemudian datang dan memberikan bantuan. Ibu bapa mangsa telah memindahkan mangsa ke sekolah lain dan ibu mangsa berkata tiada gunanya belajar di sekolah berasrama penuh jika hati mereka tidak tenteram. Ibu mangsa turut kesal kerana pihak sekolah tidak menghantar anaknya ke hospital untuk menerima rawatan meskipun kecederaan yang dialaminya serius. Kalau kamu dah tengok tadi,
dah tengok petikan tu, kamu dah baca, apa yang kamu dapat? Okay, apa yang kita dapat scan, apa yang kita dapat imbaskan dari petikan itu. Kalau kamu tengok dari petikan pertama, itu adalah salah satu pembulian lah yang berlaku di dalam kawasan sekolah. Minggu sesi sesuai kenal. Okay, sebab murid perempuan ini dia baru masuk ke sekolah berasrama penuh. Seperti orientasi lah, sesuai kenal ni macam minggu orientasi. Jadi sepatutnya minggu orientasi itu adalah minggu yang menyeronokkan, minggu yang kita mengenali satu sama lain, mengenali kawasan-kawasan sekolah, mengenali persekitaran, mengenali guru-guru kita, untuk kita membiasakan diri. Tetapi untuk pelajar perempuan ini, dia menjadi satu tragedi. Satu tragedi yang mana tragedi itu memang dia tidak akan boleh lupakan. Disuruh berlari dengan mata tertutup, membongkok dan dibaluti dengan tudung seluruh mukanya. Dia suruh berlari dan dia terlanggar dengan tiang. Yang lebih parah, yang lebih buruk adalah apabila pihak sekolah dia tak ambil tindakan pun. Tak ambil tindakan dan senior-senior dia ni berlagak seperti tidak ada apa yang berlaku. Dekat situ kita tengok, inilah yang dinamakan dengan buli. Maksudnya kita tidak sedar, mungkinlah minggu siswa kena nampak seperti bergurau ataupun nampak seperti mereka ini cuba untuk bergurau, tapi itu adalah buli. Itu adalah berada di dalam kategori buli yang kita maksudnya yang kita tidak perasan lah, yang kita tidak sedar, secara sedar, secara nyata, dan mereka tidak bertanggungjawab ke atas pelajar tersebut. Ini adalah perkara-perkara yang harus dielakkan sekiranya dalam satu-satu masa kamu merasakan ataupun kamu rasa diri kamu berada di dalam satu ruang ataupun dalam satu moment di mana kamu tak selesa ataupun kamu rasa ada sesuatu yang berlaku ataupun kamu merasakan ada perkara yang tidak biasanya terjadi pada kamu haruslah cuba untuk memaklumkan kepada pihak sekolah, rakan-rakan guru, supaya mereka tahu, mereka alert. Kita tengok lagi di bawah nadi ilmu. Sekiranya terjadi serangan suatu pihak di mana penyerang lebih berkuasa dan mangsa tidak melawan untuk membalas atau tidak ada reaksi untuk membalas semula, ini dinamakan buli. Ini dinamakan buli. Sehingga boleh cedera parah, menyebabkan luka-luka, berdarah lagi. Itulah kategori buli, iaitu secara verbal dan fizikal. Kita tengok lagi secara verbal, mengejek, mempersendakan, mencemuh. Apa secara verbal ni? Secara komunikasi ataupun melalui percakapan. Melalui percakapan dan melalui komunikasi. Kita boleh dengarlah lisan, secara lisan. Yang seterusnya secara fizikal, menolak. Menolak, mengugut, mengajak untuk bergaduh. Lepas tu, apa lagi? Memukul, mencederakan murid lagi. Sekiranya kamu pernah terlibat dengan situasi-situasi ini ataupun kamu berada di dalam keadaan ataupun ruang yang ada unsur-unsur ini, fizikal ni, secara fizikal maupun secara verbal, kamu haruslah tidak cuak untuk memaklumkan kepada pihak-pihak yang berkenaan, pihak-pihak yang berkuasa, pihak-pihak yang bertanggungjawab lah. Sekiranya semua orang pun dah tidak mempercayakan kamu kena cari satu inisiatif bagaimana kamu nak membagi tahu, kerana kalau benda ini tidak kamu maklumkan ataupun tidak kamu
cuba untuk cegah daripada berlaku benda ini akan terus terjadi, membesar, membiak, bertambah, bercambah, berkembang, dan mungkin daripada buli dia akan jadi perkara yang lebih teruk. Okay. Kita tidak boleh memandang enteng perkara-perkara seperti ini. Okay. Tak boleh kita nak pandang rendah ataupun pandang remeh. Kita nak memandang benda ini sebagai perkara-perkara yang remeh. Ya. Yeah. Okay, gangsterisme bermaksud kegiatan gangster atau kumpulan kongsi gelap dalam suatu kegiatan jenayah. Faktor penyebab perbuatan membuli, dibuli dan gangsterisme. Okay, kita tengok yang pertama, ada 4 dekat situ, bagi menunjukkan kuasa. Cikgu dah cakap tadi kan, yang pertama tadi, semasa dalam standard pembelajaran, apa tujuan mereka sebenarnya? Apa tujuan mereka? Inilah tujuan mereka. Kalau kamu tengoklah kawan-kawan kamu yang berlagak-lagak itu, mereka hanya berbekalkan ataupun mereka hanya bermodalkan mungkin rupa mereka sahaja yang besar, okay? Dan biasanya mereka ini adalah daripada mungkin berlatar belakangkan yang tidaklah begitu bagus, ya. Okay, yang kedua, bagi kepuasan diri dan memenuhi kehendak sendiri. Dia hanya nak show off ataupun dia ada kemahuan dia sendiri, mungkin dia memerlukan uang pada satu masa, dia memerlukan duit ataupun dia ada kehendak barang-barang lain yang dimahukan. Okay. Yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Yang keempat, pengaruh media massa. Okay, ini salah satunya lah. Rakan sebaya ini dia lihat kawan-kawan dia, bagaimana kawan-kawan dia menunjukkan reaksi, respon. Jadi dia pun cuba nak mengikut juga. Okay, dia cuba untuk benda-benda baru ini dia nak explore. Dia nak alami juga secara peribadi. Okay, dia nak pengalaman itu. Jadi bila dia dah rasa macam, oh seronok juga lah, aku bully, aku dapat duit. Aku bully, aku dapat tengok kawan aku lemah ni jatuh. Jadi dari situ dah mula. Pengaruh media massa ni pun sama. Okay, pengaruh media massa ni apa-apa sahaja media lah. Okay, kita tengok ada media-media, ada pelbagai jenis media. Okay, jadi apabila dah terdedah dengan media-media ini, banyak media-media yang mungkin menunjukkan aksi-aksi ataupun lagak-lagak yang sangat, inilah lagak-lagak yang sangat mencabar. Dia nak cuba. Bila dia nak cuba, dia cuba ke atas siapa? Ke atas kawan-kawan dia lah. Dan inilah yang menyebabkan generasi-generasi kita ini, mereka seperti macam mana? Hanyut. Okay, hanyut. Kita ni, contoh, kalaulah satu kelas ni di dalam sebuah kapal. Sebuah kapal, apabila ada seorang terpengaruh, seorang lagi dah terpengaruh, seorang lagi dah berlakunya terlibat dengan perkara-perkara ini. Jadi perahu itu dia tidak akan seimbang, dia tidak akan balance. Kalau dalam sebuah kelas tu dah ada pembuli, dalam kelas tu juga dah ada orang yang dibuli, jadi keseimbangan itu hilang. Bila keseimbangan itu hilang, mereka gagal untuk terus berkayuh. Okey, konsep-konsep dia seperti itu. Konsep yang kita boleh lihat jelas, sangat jelas. Bagaimana kita boleh duduk dalam sebuah kelas yang mana kita ada rakan-rakan kita yang terdiri daripada orang-orang yang begini. Okey, jadi itu adalah peranan kamu untuk memaklumkan kepada guru-guru. Misalnya, kamu tahu, kamu kenal dan kamu pernah melibat ataupun dilibatkan dalam perkara-perkara seperti ini. Elakkan untuk berdiam diri dan itu bukanlah satu pilihan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok dekat sebelah muka surat 175. Okey, SP dia 814. Kita tengok dendam dekat sebelah ni. Okey. Dekat dendam ni, hari demi hari rasa sakit hati Taufik makin menjadi-jadi. Okey, kemarahannya semakin meluap-luap. Setiap kali ternampak kelibat Hafiz, seorang Taufik, seorang Hafiz, rasa marahnya datang. Bagaikan ada seseorang yang membisikkan kepadanya untuk melakukan sesuatu pada Hafiz. Dendam. Perasaan dendam ni, sikap dendam ni. Dendam ni kita tak tahulah kenapa dia ada sikap dendam ini. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lalu, pengalaman lampau, ataupun mungkin ada masalah-masalah yang lama yang dia masih pendam kan. Okey, jadi
Apabila dia mempunyai dengki ini, hasad dengki ini, itulah yang akan menjadikan persahabatan mereka mulalah renggang, mulalah tidak berada di dalam keadaan yang sihat. Okay, kita tengok ni vektor untuk komik yang dilukiskan ni, kalau difikirkan bukannya besar sangat teguran Hafiz itu. Hafiz cuma menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Okay, salah dia juga kenapa dia hendak berfashion buat gaya rambut ala model untuk datang ke sekolah. Maksudnya apa ni, si Hafiz ini adalah pengawas, Taufik ini adalah pelajar biasa. Jadi apa yang Hafiz itu buat? Hafiz itu telah menegur Taufik sebabnya rambut si Taufik ini berfashion-fashion. Tengok dekat situ kan, berfashion-fashion seperti ala model. Kita datang ke sekolah ni bukan di atas tujuan kita nak bekerja. Kita bukannya datang sekolah ni untuk menjadi model. Okay, jadi itu peraturan yang kita perlu ikut. Peraturan yang telah disediakan adalah benda apa untuk kita ikut, okay, bukan untuk kita langgar. Jadi itu adalah memang satu kewajipan sebagai seorang pelajar. Kalau kamu tidak boleh berhadapan dengan seorang pengawas, kamu berhadapan dengan cikgu lepas tu. Okay, hutang kita masih belum selesai, kata si Taufik kat bawahnya, yang pertama ni. Kata Taufik. Okay, tengok sebelah ni, ini adalah orang lain. Ini Taufik lah, ini mungkin kawan dia. Kau masih marahkan Hafiz, kata kawan dia. Tidaklah, tapi menyampah tengok muka dia. Jadi, hanya kerana teguran kecil itu saja, sifat dendam itu sudah mengganggu persahabatan mereka. Kononnya tengok muka pun dia sudah menyampah. Okay, jadi kat bawah ni, tak balik lagi mamak ni. Macam ni, aku ada peluang nak kenakan dia, kata dia. Okay, dekat sebelah, alamak basikal pancit pula. Aduh, ini Hafiz kan? Hafiz. Jadi basikal dia telah dinyak anginkan oleh Taufik. Pancit kawan dia tadi. Apalah ni, ada basikal tapi tolak saja. Jadi tengok dekat sebelah sini, uji minda ni, jika ini terjadi kepada anda, apakah yang akan anda lakukan? Wajarkah tindakan itu? Bagaimana pendapat kamu? Wajarkah tindakan ini? Adakah kamu rasa perkara ini memang betul? Adakah kita perlu berdendam? Adakah salah untuk kita menegur? Sebab itu adalah satu peraturan yang perlu diikut. Sebab itu adalah satu benda ataupun satu peraturan yang kita tidak boleh nak elak. Sekiranya Hafiz tidak berbuat demikian, sekiranya Hafiz tidak melakukan perkara itu, dia juga perlu berhadapan dengan guru-guru lain. Kan? Sama sahaja. Okey, seterusnya. Okey, ini kita tidak akan ni lah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu nak kamu buat latihan untuk unit ini, 8.0 keselamatan ini di dalam buku kerja tambahan. Buku yang kita beli tu. Okay, cikgu nak kamu buat di dalam buku kerja tambahan. Siapkan. Okay, siapkan dan cikgu akan minta dalam satu-satu masa nanti. Okay, kamu tengok dalam muka surat berapa latihan ini, kamu selesaikan semua latihan yang berada di bawah topik keselamatan ini. Yang berkenaan lah, kalau dikata bentukkan satu kumpulan ataupun perkara-perkara seperti itu, ataupun lakonkan ataupun bincangkan bersama rakan, itu tidak payahlah. Kamu buat yang yang soalan yang berbentuk objektif ataupun subjektif yang hanya melibatkan individu sahaja. Okay, jadi cikgu nak kamu selesaikan latihan itu tanpa gagal. Okay, maksudnya kamu kena selesaikan juga. Dan setakat hari ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk isi kehadiran di dalam Google Form, link yang cikgu telah kongsikan di dalam kelas, dan pastikan kehadiran itu diisi dengan nama penuh tanpa gagal sewaktu kelas anda. Okey, dan cikgu tak nak kamu isi benda itu pada keesokan harinya. So cikgu akan mengumpul data itu setiap hari. Okey. Okey, baiklah, itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Kita akan jumpa kelas pada akan datang. Terima kasih semua.